إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Bertemu dengan di kalangan lalu mereka tanya, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu kata rugilah kami? Ya, dia kata, kalian tahu tak, ada harta-harta yang lebih banyak daripada apa yang kalian bincang ini, yang Nabi nak bagi-bagikan. Jadi, lalu mereka kata, oh, di mana? Mereka tak tahu. Lalu Nabi kita, Abu Hurairah bagi tahu, kamu pergilah di masjid, pada esok harinya Nabi nak bagi-bagi, ya, harta yang banyak. Tuan-tuan sekalian, tanpa mereka pada esok harinya bakal pergi, ya, ke masjid. Dan bila mereka sampai di masjid, apa yang mereka lihat adalah suasananya solat. Suasananya ialah suasana ilmu. Nabi SAW cerita tentang hadis, cerita tentang ilmu. Ya, lalu mereka duduk yang dibahagi-bagikan. Ya. Dan mereka berjumpa Abu Hurairah, mereka tanya, wahai Abu Hurairah, kata bagian harta, kami pergi, apa yang kami dapati tidak ada pun pembahagian kepada harta. Yang ada ialah solat, yang ada ialah majlis-majlis yang bawa manusia ingat pada Allah, dan solat ilmu. Kata Abu Hurairah, tidakkah ilmu itu adalah harta yang paling bernilai di sisi Allah, yang ini merupakan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan memang harta yang paling harga kepada yang dina bukan emas, bukan emas, bukan perak, tetapi
wala wa innama waratsul ilma atau kama qala. Ya, Nabi kata kami nabi-nabi tidak meninggalkan dinar atau dirham. Dan anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Nabi-nabi tidak meninggalkan dirham atau dinar, walakin warathul ilma, akan tetapi mereka tinggalkan kepada kita ialah ilmu. Alhamdulillah, walaupun musim Covid ini, ya, musibah Covid yang masih lagi belum selesai. Raut pula katanya ada kes, tapi saya rasa, ya, saya pergi kursi masjid tadi, tanya macam mana, dia kata jauh tempat yang di bawah. Katanya, ya, dan alhamdulillah tuan-tuan, kita dipilih lagi untuk datang ke masjid ini. Ya, awal kita duduk kalau jarak ni tidak 1 meter, dah hampir 1 kilometer. Ya, jatuh sungguh. Dia kata memang SOP sangat-sangat tuan. Ya, SOP sangat-sangat. Alhamdulillah. Tuan, saya nak sebut kita yang duduk di akhir zaman. Ya, walaupun datanglah ujian, Allah Taala datangkan apa-apa juga ujian, musibah yang kita kena hadap dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Artinya ialah kita kena kembali kepada Tuhan. Ya, masjid tak wajar ditutup, masjid tak wajar tidak diimarah. Bahkan kita kena buka masjid, bahkan kita kena imarahkan masjid, bahkan kita kena galakkan masjid. Cuma kita ambil langkah-langkah penjagaan nanti ikut SOP. Ada begitu. Sebab di masjid inilah, ya, tempat kita boleh bermunajat, tempat orang bermunajat, di sini orang beriktikaf, di sini adanya bacaan Al-Quran, di sini manusia-manusia yang ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmal akhir. Allah menyebut hanya saja orang yang mengimarahkan rumah Allah ini, masjid Allah ini adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Ya, ramai orang, kenapa tak pergi? Takut Covid, takut. Takut ni takut apa? Takut mati. Tuan-tuan tahu tak? Ramai orang di luar sana mati tak sampai Covid, mati tuan. Betul tak? Tapi Covid mati, takut sangat Covid ni. Saya tidak kata kita tidak takut, kita berhati-hati, kita waspada, kita kena penjaga. Ya, kita pakai mask, jaga penjarakan, jangan bersentuhan. Kita buat. Ya, tapi bukan alasan untuk kita tidak hadir ke masjid. Kenapa? Ada takut, alasannya Covid. Mana orang mati tak sampai Covid mati itu tuan. Ya, justru kita kena berhati-hati dan kita kena ingat selalu. Dan saya alhamdulillah saya Allah pilih kita untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu, dan malam kita nak bahagi-bahagi, ya, harta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita, iaitu berupa ilmu pengetahuan, berupa
bau-bauannya syurga masuk dalam kuburnya. Lalu dia duduklah di situ dengan nikmat, dengan penuh kenikmatan yang namanya alam barzakh ini. Tuan tak nak tahu ke di sana, yang pasti kita tahu kita akan nanti, kita tahu kita akan lalui, kita akan lalui, kita tak berani pun kita akan lalui, dan kita akan pasti menemuinya. Iaitulah malaikat Munkar dan Nakir. Ya, apabila dikebumikan salah satu jenazah mayat, qala ahadukum atahu malakan, maka akan kepadanya dua malaikat. Aswadan akhzaqan, malaikat ini pula kata Nabi, warnanya kehitam-hitaman, kebiru-biruan. Warna malaikat Munkar Nakir ini tuan-tuan, hitam pekat dan kebiru-biruan. Ini kita khusus yang kita ikut khusus macam mana nanti nak tahu alam barzakh nanti macam mana. Tentang kakak jenazah yang siap ya, aku sabarlah. Nak sebut tentang, nak sebut hadis Abu Hurairah. Pertama kita kena percaya di dalam perkara-perkara iman, perkara-perkara ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib. Mati, hidup memperjuangkan Islam, mati hidup dalam perkara sejarah yang hidup dengan kekayaan dan harta bekerja dia ada, dengan duit yang banyak, dia menghindarkan diri daripada terkena sebarang penyakit. Orang kaya yang kita baca sejarah silam ni sampai disebut Fir'aun Mesir tak benar. Dan sampai ketika dia naik satu tempat yang tinggi, lalu dia beritahu kepada penduduk rakyat, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Aku mengucap jadi syirik dia, yang dari kafir. Kemana dia pergi? Mati Tuhan. Mati Fir'aun lawan Nabi Musa. Saya waktu duduk Mesir dulu, saya berkesempatan pergi tengok di Ramsey, ya, di museum Fir'aun tu. Kita boleh tengok Fir'aun yang dikatakan itu adalah Fir'aun yang keempat. Jasad dia diawet tuan-tuan, dan saya masuk tengok tu. Saya tengok, tuan-tuan, tak ada salah kita. Ya. Tapi tak ada Fir'aun, dia mati Yusuf, tak masuk ke negara Omar itu. Tapi sebab nak tengok, kalau tidak tak ada cerita tuan-tuan. Saya cerita ni pasal saya tengok Fir'aun. Ya, jadi yang lawan Musa. Ya, antara buktinya ialah waktu dia mati itu. Ya, orang cuba kisah-kisah garam. Kan Fir'aun yang lawan Musa ni dikaram di laut. Ya, dia dikaram di laut Merah. Yang sejarah kita, ya, dia kejar Musa. Nabi Musa dengan mengikut telah sampai di pantai. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa pukul pantai. Dia pun ketuk pantai, lalu pantai terbelah. Lalu bila pantai terbelah, dia pergi ada yang kepulan itu yang naik menggambarkan bagaimana ramainya tentera-tentera Fir'aun yang mari kejar mereka. Ada di antara mereka yang kata, inna lahu drabun, apa yang kata, wah Musa pada hari ini, aku kata kita ikut dah. Dia masyarakat pantai. Bila dia tengok depan laut, belakang dia tengok kumpulan-kumpulan debu yang menggambarkan ramai bala tentera Musa yang memegang mereka membunuh. Lalu dengan kuasa Allah Ta'ala tidak membiarkan Nabi-Nya. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa ketuk pukul pantai, lalu dia pukul pantai menyebabkan pantai terbelah. Lalu jadilah peluang dengan macam dan Musa pun dengan mengikut pergi
Sampai di tengah laut, tengok-tengok mereka musuh-musuh, ya, musuh-musuh Nabi Musa, musuh-musuh Allah. Dan mereka lalu hari itu sampai mereka matilah tentera Firaun, termasuk Firaun dan tentera matilah di laut, di laut. Jadi dikatakan itulah Firaun yang bawa Musa. Saya tengok buku, ya, tengok buku saling tak lupa macam kita juga lah wajahnya, ya. Kemudian badan dia tak suasana suas tinggi, bujur kaku, tengok dan tak ada lama sebab orangnya orang lawan Tuhan, mengaku Tuhan tuan, tapi ke mana dia pergi? Mati kan? Dia sedang menghadapi, ya, dia sedang menghadapi barzakh, meninggal dia disebut tadi 22 sampai 70 kali kemudian masuk apa ni, diterangkan macam bulan purnama. Dan ulama kubur terang macam bulan purnama. Sebab itu tuan saya pada diri saya, tuan sekalian hadirin hadirat dan ibu sekalian, kita tuan ada masa kita duduk bersendirian dan kita kena cari nikmat mengingat Allah dalam waktu kita bersendirian. Ya, ini disebut oleh Syekh Rajab Hambali dalam kitab Al-Qawaidul Ma'arif. Dia kata hendaklah kalian ada waktu kalian kena bersendirian sendirian dan kalian mencari nikmat kemanisan dalam kita berzikir dan mengingati Allah. Sebab nanti kita akan bersendirian ketika mana di alam barzakh. Disebut pada diri saya dan tuan sekalian, ya, ada masa-masa kita duduk sendirian. Kadang-kadang kita ni seronok-seronok waktu ramai. Waktu ramai bila anak balik, anak balik, cucu balik, oh seronok duduk dengan kawan-kawan, minum-minum, mengetik kopi, duduk kedai kopi, duduk sejam, 2 jam. Apa sebab kita seronok dengan kawan-kawan? Ya, pergi cari ikan bersama, pergi berburu sama-sama. Ini daripada kegembiraan kita bila kita duduk dengan khalayak, dengan kawan, dengan anak di family dan sebagainya. Tuan, kita kena cari saat-saat indah waktu kita hidup ni sebelum kita mati. Kita duduk seorang-seorang tapi kita boleh kecapi nikmat manisnya ibadah, manisnya zikir, manisnya baca Quran, manisnya selawat sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya tuan-tuan sekalian, kita kena cari waktu-waktu itu untuk disusun dalam jadual hidup kita. Kedua, dan sepatutnya kita akan bersendirian. Ada orang yang mendengar di muka, sebab itu dia kubur sebagaimana mahfum hadis Rasulullah berikan jannah taman daripada syurga Allah, dan dia boleh jadi salah satu kaum daripada kaum-kaum Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kubur. Ya, dalam hadis, malaikat apabila dikebumikan, ya, mayat ini, maka akan datanglah kepada dia 2 malaikat aswadan, ya, arzaqan, malaikat yang berwajah hitam tegam, hitam subuk dan biru. Yuqalu li'ihdahuma, dikatakan bagi salah seorang keduanya munkar, malaikat munkar. Wal akharu an-nakir, dan orang lagi ialah malaikat nakir, iaitu malaikat yang kita wajib tahu, wajib percaya, wajib beriman. Ya, malaikat munkar dan nakir ini yang menolak di alam kubur. Kita dapat dekat sekolah, kita dapat dekat sekolah rendah. Ya, 10 malaikat yang kita dapat termasuk dalam 10 itu ialah malaikat munkar dan nakir. Lalu dia akan tanya kepada kita, tuan, dia akan tanya, apa dia akan tanya? Apa kamu
kamu nak kata tentang orang lelaki, tentang orang lelaki, fayaqulu makul. Maknanya dia mati, dia akan diperlihatkan seorang lelaki. Mudah-mudahan kita juga akan digambarkan kepada orang mati ni seorang lelaki. Dan ditanya, siapa lelaki ni? Apa yang kamu nak kata tentang lelaki ni? Kata hak soleh tadi, dia kata, huwa Abdullah wa rasuluhu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fayaqulan qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha. Bila orang itu kata dia adalah Muhammad adalah hamba Allah dan dia adalah Rasul, dan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maka kata malaikat dua orang tadi, sesungguhnya kami tahu kamu akan jawab yang tu. Tu malaikat muka nakir kata, aku tahu, kami tahu, kami berdua tahu kamu akan jawab yang tu. Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an. Kemudian dikatakan pada dia, diluaskan kuburnya sampai 70 hasta. Fi sab'in, 70 kali 70. Thumma yunawwiru lahu fihi, thumma yuqalu lahu nam. Kemudian dicahayakan kuburnya, maka bercahayalah kubur dia. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada dia, tidurlah engkau. Malaikat muka nakir ni kata, rehat, tidur, bertenang. Dia pun duduklah. Kata ulama, dia duduk situ sampailah satu masa yang nantinya Allah Ta'ala akan panggil untuk dibangkitkan. Allah tuan-tuan, soalan, kalau hidup kita tak kenal Allah, saya ajak diri saya tuan-tuan sekalian, marilah kita mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Kenal tuan-tuan, apa bukti kita beriman pada Rasulullah? Tuan-tuan, pastikan soalan, berapa hadis yang kita tuan-tuan kena tanya, saya kena tanya diri saya, tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan, berapa hadis dari Rasulullah, hadis Rasulullah yang kita hafal? Ataupun berapa banyak dah kitab-kitab hadis yang kita pernah pelajari? Ataupun kita kena tanya, di rumah kita ada tak kitab-kitab hadis? Atau di rumah kita hanya ada CD-CD blockbuster? Di rumah kita banyak CD-CD game? Di rumah kita sanggup habis duit beli TV skrin besar, beli player, beli CD macam-macam ni. Di rumah kita, atau yang banyak yang dominannya ialah hiburan, cerita-cerita Hollywood, Bollywood. Kita hadis tak ada. Tiba-tiba kita nak kata kita beriman ya dengan ajaran yang Nabi SAW bawa. Ya, tuan-tuan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam satu contoh suri teladan yang terbaik. Bagi mereka yang mengharapkan Allah, bagi mereka yang mengharapkan hari akhirat, dan tentunya orang-orang yang mengharapkan Allah, yang menjadikan Nabi sebagai contoh ni tuan-tuan, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya nak syorkan kepada tuan-tuan, miliki kitab sirah Nabi. Tuan-tuan boleh cari kitab sirah An-Nabawiyah. Saya nak syorkan kitab Rahiqul Makhtum. Kenapa saya syorkan kitab Rahiqul Makhtum? Kerana kitab ni murah saja. Dia ada satu jilid saja. Ya, satu jilid saja, tebal tu. Saya rasa harga dia murah. Tuan-tuan carilah sendiri. Saya pun bukan bawa kitab jual buku, bukan. Tapi nak sebut tuan-tuan, beli, miliki supaya kita senang nak baca, belajar, mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab sirah banyak, tapi saya nak cadang antaranya tuan-tuan boleh miliki kitab Rahiqul Makhtum.
Kenapa kitab ini yang saya cadang? Kerana kitab ini antara kitab-kitab yang terbaik. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Antara kitab yang menang dalam pertandingan mengarang kitab sirah Nabi, mengarang sirah Nabi dengan larah bahasa yang mudah, dengan cerita-cerita yang warid, ya, yang warid, yang sahih. Bertanding lawan 171 negara. Ya, sorry, bukan 171 negara. Hampir 80 negara, tetapi 171 orang masuk. Maknanya ada satu negara masuk sampai 2-3 orang. 171 orang bertanding, kitab Rahim Maktum ni menang, dapat nombor 1. Jadi takkanlah tuan-tuan tak nak memiliki kitab Rahimul Maktum, sirah Nabi, yang kita kata kita sayang Nabi, kita kena kenal Nabi. Kan Nabi suruh alimu auladakum salasa khisal. Kamu kena ajar anak kamu 3. Pertama, hubbu nabiyikum, cintakan Nabi. Macam mana kita nak ajar anak kita cintakan kalau dia tak kenal kepada Nabi? Maka kita kena kenalkan dia dengan Nabi. Maka kitab sirah Nabi inilah antara salah satu buku yang boleh memperkenalkan anak-anak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu ali baitih. Kita kena kasih keturunan Rasulullah. Carilah keturunan Rasulullah ni, yang silsilahnya ada di sana habaib, ada di sana said-said, ya, ada di sana mulla, ya, mulla, maulana dan yang lain-lain. Tuan-tuan cari, kita kenali, dan kita kena sayang mereka ini, dan kita kena cinta kepada mereka ini, kerana Nabi suruh kita kasih kepada ahli baitih, ya, ahli bait Nabi. Yang ketiga ialah watilawatil Quran. Kamu kena ajar anak kamu supaya dia boleh baca Quran. Ya, tuan-tuan, ya, ada hikmah juga. Ya, ada hikmah juga. Hikmah apa? Ada hikmah juga PKP baru ni. Bila masjid tak boleh lagi, waktu itu kan bulan 3, bulan 4, masjid tak boleh datang, sembahyang di rumah, sembahyang Jumaat di rumah, sembahyang raya Zuhur semua, sembahyang raya di rumah. Ada hikmahnya. Hikmah apa, tuan-tuan? Waktu tu baru kita tahu bahawa, ya, kita mampu ataupun tidak memimpin ahli keluarga kita. Ramai mana orang yang baru perasan, rupanya Quran ni bukan surah Al-Ikhlas, ya. Ada lagi surah-surah yang lain. Waktu PKP ni lah baru dia tahu rupanya banyak lagi ayat-ayat yang lain dalam Quran. Baru dia perasan rupanya di rumah dia ni Quran tak ubah ada. Baru dia tahu bahawa bukan senang nak jadi khatib ni. Bukan senang nak jadi khatib. Kondem khatib ramai, hak duk kondem khatib baca khutbah, hak tu ramai. Tapi bila mari PKP, waktu tu sembahyang kena di rumah, waktu tu barulah dia tahu rupanya bukan senang nak jadi khatib baca khutbah ni. Ya, itu yang macam-macam aksi tu, naik diri atas sofa, naik pegang pegang senapang anak dia, nak jadikan tungkat khatib kan, pasal mimbar. Masa tu baru dia tahu. Dan dia tahu masa tu bila dia berkhutbah, anak dia berguling, anak dia bersembang, anak dia tidur. Masa itulah baru dia tahu rupanya dia nak tahan kesabaran. Kita tuan-tuan mari dengar khutbah, selamba je tidur. Tuan-tuan ingat khatib tak ada perasaan? Khatib pun ada perasaan. Ya, tapi itulah tuan-tuan cabaran dia. Dia tengok ada yang tidur, ada yang sibuk main telefon. Tengah khutbah berkumandang main telefon. Ya, main telefon, main. Yang peliknya bila tabung lalu dia buat tidur. Satu yang pelik tu kan. Bila tabung lalu dia buat tidur. Sampai bila tabung lintah dia tu baru dia jaga. Itu dia panggil strategi, tuan-tuan. Ya, strategi nak menyelamatkan duit daripada kena derma. Tuan-tuan, itu hikmahnya. Ya, sampai anak kita pun tahu dah. Ayah ni kalau jadi imam confirm inna a'tayna rakaat pertama, lepas tu surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Itulah saban malam. Sampai anak kata, anak duduk belakang ni, ya, dia kata, aku rasa ayah mesti baca surah yang sama. Ya. Ayah ni pun boleh baca-baca. Sampai anak tu kata dah nampak. Habis Fatihah dia baca surah yang sama juga.
Ulanglah yang tu sampai anak tanya, abah ni apa ni memang hafal surah tu je ke? Ya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Ya, saya nak sebutnya tuan-tuan, ya, hikmah yang Allah Taala datangkan dan kita kena lihat dia sudut apa? Dia sudut persepsi yang positifnya. Allah Taala nak suruh kita lebih bertanggungjawab, lebih baik ibadatnya. Ya, lebih baik ibadatnya, lebih baik di sudut apa? Sebab solat kita, puasa kita, ibadah-ibadah yang lain. Allah Taala nak suruh kita, ya, kita berdikari dan kita kena mujahadah kita. Tuan-tuan, ya. Jadi Quran, ramai mana yang tak boleh baca Quran, tuan-tuan? Sebab tu kebimbangan pada diri saya, tuan-tuan, ya, hadirin dan hadirat sekalian. Kalau kita tak boleh baca Quran, macam mana kita mati nanti nak jawab di alam barzakh sana? Quran kitab Allah, Nabi suruh ajar zuriat keturunan kamu supaya boleh baca Quran. Tiba-tiba Quran tak berhenti baca. Ya, bahasa Inggeris boleh baca, tuan-tuan. Surat khabar Metro baca, WhatsApp baca, Facebook, hari-hari kita up status. Tiba-tiba Quran tak boleh baca. Tak boleh baca. Yang boleh baca pula Quran tak baca. Quran tak baca. Yang tak boleh baca, tak pandai baca, memang tak bacalah. Yang reti baca, tak baca Quran. Sebab tu tuan-tuan, saya pesan Quran jangan tak baca, kita kena baca. Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran, Quran akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membaca. Ya, bacalah. Ya, saya sebut tuan-tuan, hari-hari yang kita lalui kena ada masa-masa yang kita kena baca Quran. Jangan tak baca, walaupun sikit baca. Ya, antara perkara baik saya tengok waktu saya mengaji di Mesir dulu, tuan-tuan. Mengaji di Mesir baik, di Syria baik. Orang Arab ni, tuan-tuan, dia biasa Quran letak dalam kenderaan, dalam kereta, dia letak kat dashboard dia. Ya, letak kat dashboard. Antara amalan saya tengok mudah, ya, bagi dia ialah untuk baca Quran bila-bila. Kalau dia bawa taksi, waktu dia sambil-sambil menunggu tu, tunggu customer kan, dia akan ambil Quran, dia baca. Ya, lepas ada customer, tutup. Dapat dia baca 3-4 ayat semuka. Ya, maka ini saya tengok antara benda-benda yang baik. Mungkin orang akan kata, alah letak Quran je lebih, baca tak juga. Kita yang letak Quran tak baca, dia yang tak letak lagi tak baca. Maka lebih baiklah tuan-tuan dengan niat yang soleh itu, tuan-tuan letak buku-buku hadis ke, Quran ke dalam kereta itu dengan tujuan apa? Bihusnin niyah, dengan niat yang baik untuk kita baca Quran waktu-waktu yang dilapangkan oleh Allah. Baru senang kita nak baca Quran. Tuan-tuan letak Quran tu pula, cari Quran yang ada terjemahan. Supaya kalau kita tak ada wuduk pun kita boleh pegang dia. Boleh baca dia, tafsir Quran ke, tafsir pimpinan Ar-Rahman ke, ikutlah. Ya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Ya, lagi apa? Ada hadis yang disebut ada satu hadis, sahabat riwayatkan, satu hari dia kata, kami ni bersama dengan Rasulullah mengiring satu jenazah pergi ke kubur. Ya, yang meninggal itu ialah lelaki Ansar, sehinggalah kami sampai di tanah perkuburan, siap liang lahat. Rasulullah SAW duduk dan kami duduk dekat sekeliling baginda. Ya, ini macam saya nak gambarkan macam talqin. Ya, Rasulullah SAW duduk, sahabat-sahabat duduk. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ni, kami diam, tak kata apa-apa, tak bergerak, ibarat macam ada burung yang sedang hinggap di kepala kami. Kan burung kalau kita bergerak goyang, dia nak hinggap, dia tak hinggap. Tapi kalau kita diam macam pokok, macam, sebab tu burung hinggap. Sahabat ni kata burung mari hinggap atas kepala ni, ibarat macam burung hinggap atas kepala kami. Dan waktu itu kami diam, tak bergerak. Kami mendengar apa yang Nabi nak pesan. Nabi pegang tungkat dan Nabi pun bagi tahu. Antara ucapan Nabi waktu itu, kata sahabat, Nabi bagi tahu, fayatihi malakan, malaikat akan mari pada orang mati ni.
fayajlisanihi fayaqulan, malaikat akan duduk dengan dia dan malaikat akan tanya dia, "Man rabbuk?" Siapa Tuhan kamu? Fayaqulu rabbi Allah. Nabi kata, orang mati itu dia akan jawab, Allah Tuhanku. Fayaqulan mawadinuk. Malaikat dua orang tadi, malaikat muka nakir, dia tanya lagi, apa agama kamu? Fayaqulu dinil Islam. Kata orang ni lagi, kata orang mati ni nanti, ialah agamaku Islam. Fayaqulan ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Apa yang kamu nak kata tentang lelaki ini? Nabi kata nanti digambarkan, ya, seorang lelaki. Fayaqulu qara'tu kitab Allah. Fayaqulu huwa Rasulullah. Kata orang tu dia adalah Rasulullah. Fayaqulan, dikatakan wa ma yudrika, macam mana kamu tahu dia Rasulullah? Ni Nabi cerita ni. Nabi cerita dekat sahabat hari duduk ramai-ramai keliling Nabi ni. Waktu jenazah itu di Tahkim Ansar itu selesai dikebumikan, Nabi itu, ya. Kemudian aku qara'tu kitab Allah. Ya, Nabi kata, dia jawab, aku baca kitab Allah. Fa amantu bihi wa sadaqtu. Aku beriman dengan kitab Allah dan aku membenarkan apa yang dikatakan oleh kitab Allah itu. Qala fayunadi, dikatakan kepada dia, fayunadi munadin minas sama. Nabi kata akan ada suara yang datang daripada langit, lalu dikatakan anna sadaqa abdi, sesungguhnya benar hambaku. Fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Pakaikan dia, bentangkan untuknya syurga. Sebab tu kubur ni tuan-tuan, salah satu taman daripada taman syurga. Maka dalam hadis ni Nabi kata fa'afrishuhu minal jannah, lalu dibentangkan kepada dia syurga. Ya, lalu orang mati tadi ni dia nampak, bila dia nampak lega, dia dapat nikmat, dia rasa nikmat, dapat nikmat dah masa tu. Kemudian ada lagi apa tuan-tuan? Nikmat alam barzakh ni. Wa albisuhu minal jannah, berikan kepada dia pakaian daripada syurga. Ya. Waftahu baban minal jannah, waftahu lahu baban minal jannah, bukakan kepada dia pintu daripada pintu-pintu syurga. Fayatihi min rauhihi wa tibiha, maka datanglah bila pintu syurga dibuka, datanglah wangian-wangian syurga sampailah kepada dia. Kepada siapa? Kepada orang yang mati tadi. Nabi beritahu ni, wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Ya, lalu dikatakan wangian syurga, harum wangian syurga serta kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Allahu akbar. Allahumma rzuqna an-ni'mah min barzakhin min barazakhil akhir. Ya, semoga Allah kurniakan kepada kita, saya dan tuan-tuan, nanti nikmat barzakh sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kesimpulannya sebagaimana yang saya sebut awal tadi, bahawa kubur ini tuan-tuan, dia boleh jadi salah satu taman daripada taman syurga, dan dia boleh jadi salah satu kawah daripada kawah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau hidup kita kenal Tuhan, mudah bagi kita nanti insya-Allah, ya, bila ditanya di alam barzakh siapa Tuhan, kita senang jawab. Kalau hidup kenal Rasulullah, ya, mudah bagi kita untuk jawab nantinya di alam barzakh bila ditanya siapa lelaki ni, apa kamu nak kata tentang lelaki ni. Tuan-tuan bayangkan kalau kita tak kenal, macam mana kita nak jawab. Ya, tuan-tuan, mudah-mudahan ada pengajaran kepada saya dan tuan-tuan semua, sehingga kita bertemu lagi nanti pada masa-masa yang akan datang. Seperti itulah yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan. Ya, nanti kita akan sambung pada hadis yang ke-15 daripada kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah ni, insya-Allah. Tuan-tuan, saya cadang jangan lupa antara lain, tuan-tuan milikilah kitab ni. Ya, kita hadis 40 ni. Ya, tak berapa duit pun tuan-tuan. Miliki ni berarti apa? Kita boleh baca, belajar, dan kita boleh baca, tinggalkan. Paling tidak dia menjadi jariah kepada tuan-tuan lah. Kalau kita tinggal, kita meninggal, anak-anak kita akan manfaat buku-buku hadis ini. Sebab tu saya katakan tadi, kita kena tanya, kenal kita, sayang kita kepada Nabi ni, berapa hadis Rasulullah kita hafal? Berapa dah hadis-hadis Nabi kita pelajari?
Laukana bainana al-habib. Andaikan Nabi ada bersama kita. Kalau Nabi datang dalam majlis ilmu, tentu Nabi akan suka. Tentu Nabi akan suka, Nabi akan bangga dengan umat yang menuntut ilmu, yang sedang membahagi-bahagikan harta yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang berupa ilmu ini. Kemudian tentu Nabi, kalau dia ada, tuan-tuan bayangkan dia datang rumah kita. Macam mana kehidupan ahli keluarga kita? Ya, patuh tak syariat? Pegang tak kepada syariat? Ya, pegang tak kepada hukum hakam? Buat tak apa yang Nabi suruh? Tinggal tak apa yang Nabi larang? Ya, kalau Nabi ada, andaikan Nabi ada bersama kita, apa yang kita nak ialah Rasulullah yang akan berbangga dengan kita. Rasulullah akan tersenyum melihat kita. Dan tentunya kalau Rasulullah ada bersama kita, tidak ada dah benda lain yang lebih penting, melainkan kita akan terus berbicara dengan Rasulullah. Tuan-tuan bayang, ya, Nabi ni tuan-tuan, kalau dia boleh mari hadir dalam mimpi-mimpi kita pun, itu antara anugerah Allah yang terindah dalam hidup kita. Lebih mahal daripada selain. Ya, di dunia ni Nabi dihadirkan dalam mimpi. Sebab tu Nabi sebut, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, berarti dia melihat aku dalam wajah sebenar. Fa inna syaitan lam yatamathal bi. Sesungguhnya syaitan tak akan menyerupaiku. Syaitan dia boleh menyerupai benda lain, tapi Rasulullah dia tak boleh menyerupai. Berarti apa? Berarti kalau kita bercita-cita untuk jumpa Rasulullah, dia adalah satu benda yang masyru', benda yang disyariatkan, benda syarak yang kita kena minta doa dan berusaha ke arah itu. Antara amalan yang boleh memudahkan kita bertemu Nabi ini ialah bila kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Bila kita baca hadis-hadis Nabi, kita hafal hadis-hadis Nabi, kita letak kecintaan, kerinduan kepada Nabi. Dia macam kita. Kenapa kita mimpi seseorang? Sebab hati, otak kita, pemikiran kita duk fikir dia, cakap tentang dia, sebut tentang dia, duk sebut, tidur malam mimpi dia. Rasulullah ni kalau kita cakap, sembang, cakap hadis dia, baca hadis dia, ya, kita baca banyak hadis, kemudian kita berbuat apa yang sunnah Nabi yang Nabi suruh buat, ya, kita buat, kita cuba sedaya upaya untuk buat, ya, kemudian kita selawat kepada Nabi banyak-banyak, dan kita bercita-cita untuk bertemu, kita doa banyak-banyak. Kalau rezeki kita, ya, Allah Ta'ala izinkan, kita akan bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, akhir sekali, ya, ada satu amalan yang menjadi kelaziman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya nak sebut malam ni sebelum saya akhiri kuliah saya ni, supaya kita sama-sama cuba sedaya upaya untuk beramal dengannya. Ya, ini hadis disebut dalam beberapa riwayat. Bukhari ada, Muslim ada. Ya, Nabi sebut apabila salah seorang kamu telah selesai tasyahud, ya, bila salah seorang kamu selesai tasyahud, selesai tahiyat, ya, hendaklah kamu berdoa dengan 4 permintaan. Dalam keadaan kita duduk tawarruk, ni duduk kaki kiri, ya, melentang, duduk tahiyat akhir lah, duduk tahiyat akhir. Punggung di lantai, ya, duduk tawarruk. Satu lagi dia panggil duduk iftirash, duduk antara 2 sujud tu. Ya, ini duduk tawarruk, ni duduk tahiyat akhir. Okey, kita duduk, kita baca tahiyat. Bila kita habis baca tahiyat, kita hidup majid dan amalan tuan-tuan masyru' dan sunnah. Masyru' berarti disyariatkan, ya, dan saya sebut ni mudah-mudahan menjadi jariah pada saya dan tuan-tuan, sampaikan, beramal dan sampaikan kepada ahli keluarga kita, pada siapa-siapa, sebar-sebarkan, bagi tahu tuan-tuan, ni yang Nabi, antara amalan yang Nabi buat, Nabi sering kali buat dan Nabi selalu buat. Dan Nabi sebut, iza tashahhada, ya, iza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min 4. Nabi kata apabila selesai kamu tasyahud tahiyat akhir, kamu minta berlindunglah daripada Allah 4 perkara, kata Nabi. Apa dia? Yaqul, katalah Nabi kata, berkata,
Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ada 4 perkara. Ya, maknanya apa? Maknanya bila kita habis bagi tahiyat, bagi salat apa ni tahiyat, selesai baca tahiyat, jangan kalau nak bagi salat, baca dulu doa yang Nabi suruh kita doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Pertama kita minta berlindung daripada azab neraka jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri. Ya Allah, kami minta berlindung, aku minta berlindung daripada azab kubur. Yang ketiga, kita minta berlindung daripada fitnah hidup dan mati. Waktu hidup kita minta berlindung daripada fitnah, dan mati juga kita minta berlindung daripada fitnah. Takut-takut waktu hidup tak ada fitnah, lepas mati ada pula fitnah yang menimpa kita. Kita mati dah, tapi fitnah itu terkait dengan kita. Kita minta berlindung daripada Allah. Dan yang keempat ialah Nabi suruh kita minta berlindung min syarri fitnati masihid dajjal. Kita minta berlindung daripada kejahatan fitnah dajjal. Tuan-tuan, dengan berakhirnya ya kuliah ni, saya mengharapkan supaya kita mampu beramal ya dengan amalan ini yang ianya merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada orang tanya, Ustaz, kalau saya tak hafal macam mana? Tuan-tuan boleh saja doa dalam bahasa Melayu, tapi tak payah lafazlah, cakap je dalam hati. Sebaik-baiknya kita hafal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau tak ingat, cakap saja bahasa Melayu dalam hati saja. Lepas pada itu baru kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan, ada keberkatan dalam pertemuan kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الراشدين واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.